Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya Muhammad Fauzan bin Usman dari kelas PISMP F4 akan membentangkan pembentangan bagi portfolio kewangan yang telah dihasilkan. Sedikit pengenalan. Selamat petang juga kepada Puan Rafizah binti Wan Mano selaku pensyarah bagi kursus ini. Okey, seterusnya kita kepada daftar kandungan bagi slide ini. Yang pertama ada 8 elemen. Yang pertama pengenalan, yang kedua matlamat portfolio, yang ketiga pelaburan, yang keempat simpanan, kelima pengurusan kredit, keenam pengurusan hutang, ketujuh kepentingan pengetahuan upaya kewangan, dan yang terakhir sekali 8 serenda kewangan semasa. Jadi sedikit pengenalan, menurut Fund dan Babias 2019, pengurusan kewangan yang baik adalah merujuk kepada bagaimana seseorang itu dapat melakukan pembahagian perbelanjaan yang bercukupan di mana mampu untuk melakukan pembayaran terhadap sebarang bentuk pinjaman atau pembiayaan. Okey, seterusnya, menurut Muhammad Faizal 2019, seseorang yang mempunyai perancangan dan dalam menguruskan kewangan akan memperoleh gambaran yang jelas tentang kedudukan kewangan terkini, memberi hala tuju yang tepat mengenai matlamat kewangan dan membolehkannya mencapai matlamat yang ingin dicapai dengan lebih efektif. Jadi pengurusan kewangan ini sangat pentinglah. Sedikit pengenalan. Okey, jadi matlamat portfolio yang telah dihasilkan ialah penulis iaitu saya sendiri telah memenangi peraduan beli dan benar FNM sebanyak RM100,000. Lepas tu soalan kerja khusus meminta kami untuk menghasilkan satu portfolio kewangan berkenaan hasil daripada peraduan yang telah disertai. Jadi matlamat portfolio yang pertama, membelanjakan kewangan yang diperoleh dengan bijak dan teratur. Yang kedua, merancang pengurusan kewangan dengan menambahkan lagi nilai wang tersebut. Dan yang terakhir sekali, membina suatu perancangan sistematik dengan memilih institusi yang menguntungkan. Itu untuk matlamat portfolio. Okay, kita pergi elemen yang pertama iaitu pelaburan. Okay, menurut My Government 2023, pelaburan merujuk kepada komitmen wang atau modal untuk membeli instrumen kewangan atau sesebuah aset bagi memperoleh hasil yang memberikan pulangan yang menguntungkan dalam bentuk bayaran faedah, pendapatan atau penambahan nilai instrumen. Pelaburan ni banyak jenis, jadi kita tengok. Okey, kenapa perlu pelaburan? Mestilah ada selamat kan? Antaranya adalah mengembangkan duit yang dimiliki berserta berjaya memperoleh keuntungan hasil daripada pelaburan yang telah dibuat. Yang kedua, mendapat pulangan yang lebih lagi bagi mengimbangi inflasi, membina kekayaan dan sebagainya. Yang ketiga, persaraan juga terjamin sekiranya pelaburan dilaksanakan. Dan terakhir sekali, untuk menambah aset. Contoh kalau kita ambil pelaburan hartanah ataupun rumah, kita boleh tambah aset lah. Okey, ini antara jenis pelaburan yang saya akan kongsikan. Pelaburan terbagi pada 3 risiko, iaitu risiko rendah, risiko sederhana dan risiko tinggi. Risiko pelaburan ini bergantung kepada jenis pelaburan yang dipilih. Okey, ada 4 jenis pelaburan. Yang pertama hartanah, yang kedua unit amanah, yang ketiga emas dan yang keempat koperasi. Okey, pelaburan yang dipilih saya dah bahagikan. Saya mengambil inisiatif atau mengambil langkah untuk mengambil RM70,000 daripada RM100,000 itu untuk diagikan kepada pelaburan. Yang mana pelaburan juga dibahagi kepada 4, iaitu hartanah sebanyak RM35,000 yang mewakili 50% wajaran. Yang kedua RM20,000 untuk unit amanah, iaitu mewakili 28.6% wajaran. Yang ketiga emas RM10,000 yang mewakili 14.3% wajaran. Yang terakhir sekali koperasi sebanyak RM5,000 yang mewakili 7.1% wajaran. Jadi yang pertama, saya telah memilih pelaburan iaitu amanah pelaburan hartanah ataupun lebih dikenali sebagai REIT. Okey, jumlah pelaburan sebanyak RM35,000, iaitu dividen bagi pelaburan ini 5 hingga 6% setahun atau 8% lah. Okey, rasional saya memilih hartanah ni kenapa? Yang pertama, pelaburan yang dibuat ini akan digunakan oleh pihak syarikat pengurus dana untuk membeli hartanah seperti hotel, hospital, ruang pejabat, gudang dan pusat beli belah. Seterusnya, hartanah ini akan disewakan kepada penyewa untuk jangka masa tertentu berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan antara penyewa dan pihak pengurusan.
Yang ketiga, Iris yang dipilih iaitu Al-Salam Rate. Ini juga merupakan alternatif patuh syariah berbanding syarikat hartanah yang tidak patuh syariah. Jadi kita memang sebagai seorang Islam memang yakinilah, insya-Allah. Lepas tu yang keempat, apa yang menarik mengenai pelaburan saham ini adalah pelabur dapat keuntungan dividen berserta kenaikan harga saham. Yang mana tadi saya cakap 5% ke 6% setahun. Jadi yang terakhir sekali, nilai aset bersih iaitu NAB bagi syarikat Iris ni juga dilihat stabil dan sentiasa meningkat setiap tahun. Jadi pelaburan yang diambil ni merupakan langkah yang bijak lah, sebab dia dividen dia dikatakan insya-Allah naik dari tahun ke tahun. Okey. Yang kedua, pelaburan yang dipilih ialah unit amanah tadi, yang mana saya memilih amanah saham Bumi Putra lah. Okey. Rasional saya memilih ASB ni kerana pelaburan ASB melaksanakan urus niaga secara serta-merta bagi pembelian dan jualan balik. Lepas tu mempunyai akses yang mudah untuk membuat tambahan pelaburan. Dan terakhir sekali, skim pelaburan wang berisiko rendah. Jadi kalau kita masuk wang kita ke ASB ni, keberangkalian untuk berlaku satu risiko yang tinggi tu kerugian ke jarang ataupun tinggi rendah dia punya keberangkalian tu. Jadi saya masukkan sebanyak RM20,000 ke dalam akaun ASB, yang mana dividen bagi ASB ni kebiasaannya 5% dan ke atas. Bagi tahun 2022 5.1%. Jadi kalau kita kira kadar keuntungan, jumlah pelaburan darab dengan dividen kali dengan 10 tahun, ini anggaran 10 tahun ke datang lah. Lepas tu kalau dividen pelaburan saya tadi RM20,000 kali dengan 5/10 kali dengan 10 tahun, dapatlah RM10,200. Okey, itu untuk keuntungan bagi pelaburan ini. Yang ketiga, jenis pelaburan emas. Okey. Pelaburan emas dikatakan sebagai pelaburan alternatif yang dikenali sebagai pelindung nilai, khususnya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Pelabur membeli emas untuk melindungi nilai kekayaan daripada inflasi dan ketidakstabilan mata wang. Terdapat 3 jenis emas. Yang pertama, emas fizikal, kedua, akaun simpanan emas, yang ketiga, emas maya. Okey, emas bertindak sebagai hedging, iaitu cara melindungi nilai aset daripada kerugian disebabkan oleh inflasi. Pelaburan emas adalah sangat berbaloi kerana nilainya yang tinggi dan stabil serta tidak dikenakan cukai. Kalau kita lihat dulu, tahun 2000 emas rendah je harga dia, berapa ratus yang tu. Sekarang dah 1 gram dah 335. Kalau ikut public gold, hari ni RM332 tersilap. Okey, untuk 1 gram. Jadi pelaburan yang telah ambil untuk pelaburan emas adalah public gold. Kenapa saya pilih public gold? Kerana public gold menyediakan berbagai perkhidmatan berkaitan emas dan perak, termasuk pembelian, penjualan, simpanan dan pelaburan dalam bentuk fizikal maupun dalam bentuk produk kewangan seperti sijil emas. Okey, jadi saya mengambil daripada jumlah RM70,000 untuk pelaburan tadi sebanyak lebih kurang RM10,000, yang mana mewakili wajaran sebanyak 33 gram emas. Okey, kalau kita kira dalam keuntungan, jika harga emas semasa itu masa saya buat portfolio ni 1910, yang mana RM301 bagi 1 gram. Jangkaan harga emas 10 tahun akan datang ialah 500 gram, insya-Allah. Anggaran bulangan selepas setahun 33 gram kali dengan 500 tolak RM301 lagi harga asal dengan kod ni, dapatlah keuntungan RM6,567. RM6,567. Okey. Yang terakhir sekali untuk pelaburan, saya masukkan ke dalam koperasi, iaitu Koperasi Amanah Pelaburan Berhad, iaitu KAPB. Rasional memilih KAPB ini kerana pelaburan koperasi ini dibuka kepada orang awam yang menginginkan pertumbuhan nilai kewangan melalui pelaburan yang dilaksanakan. Keperluan individu untuk berdaftar sebagai pelabur di koperasi ini adalah mengikut terma dan syarat yang asas serta harga pendaftaran yang berpatutan. Pelaburan yang boleh dilaksanakan juga adalah serendah RM100. Jadi saya masukkan sebanyak RM5,000 ke dalam akaun KAPB ini. Tambahan pula, KAPB dipilih sebagai koperasi pelaburan kerana KAPB telah berjaya membuktikan pulangan yang berpatutan kepada hal ini, iaitu dividen minimum serendah 8%, sangat tinggi. Jadi untunglah, walaupun jarang didengari, tapi keuntungan ini sangat besar. Seterusnya kita pergi kepada simpanan.
Simpanan merupakan wang yang disimpan di mana-mana tempat dan nilainya masih sama. Simpanan adalah tempat yang paling mudah untuk mengakses ketika kecemasan. Wang yang disimpan adalah minimum 10% daripada pendapatan yang diperoleh sekurang-kurangnya. Walau bagaimanapun, terdapat tempat simpanan yang mana ada dividen yang tertentu. Jadi kita akan lihat selepas ini. Jadi saya telah menetapkan mengagikan sebanyak RM20,000 ke dalam tabung simpanan. Okey, simpanan yang pertama yang dipilih ialah tabung haji, yang mana saya masukkan sebanyak RM12,000. Rasionalnya, tabung haji atau TH menjadi pilihan penulis sebagai medium penyimpanan kerana TH merupakan medium yang memberi peluang untuk umat Islam mengerjakan ibadah haji yang seperti yang dituntut dalam rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji jika berkemampuan. Jadi kita sebagai seorang Islam perlulah kumpul bla-bla, walaupun tak pergi walaupun mungkin untuk pergi haji, duit tu boleh guna ketika kecemasan juga. Tabung haji tidak dikecualikan daripada cukai serta kewajipan zakat yang telah dipotong secara terus daripada akaun simpanan. Jadi tak perlu fikir pasal zakat, memang kita punya keuntungan tu dah siap potong dengan zakat. Yang ketiga, walaupun dia sebagai akaun simpanan atau pelaburan yang kurang dari segi agihan keuntungan tahunan yang kurang, namun keuntungan tabung haji bagi setiap tahun masih lagi stabil dan berpatutan, insya-Allah. Okey, yang kedua, simpanan yang dipilih ialah MAE oleh Maybank to You. Yang mana MAE ini merupakan Maybank Anytime Everyone. Merupakan dompet digital yang diperkenalkan oleh Maybank untuk digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Membolehkan pengguna menolak duit secara automatik tanpa perlu melakukan transaksi. Yang terakhir sekali, MAE juga dapat menyemak belanja harian pengguna dan dapat mengelakkan pengguna daripada terlebih berbelanja. Gambar tersebut menunjukkan ada pay bills, ada reload, ada pay cards, ada split bill, send request, scan and pay, movie dan sebagainya. Ada juga tabung dan sebagainya lah. Okey, saya telah mengagikan sebanyak RM5,000 daripada RM20,000 untuk simpanan tadi ke dalam MAE. Simpanan yang terakhir saya pilih ialah SSP BSN, yang mana saya meletakkan sebanyak RM3,000. Okey, rasional saya memilih SSP BSN ni kerana jenis simpanan berstruktur yang menawarkan pulangan yang menarik kepada pemegang sijil. Contohnya tabungan bertuah dan sebagainya. Menawarkan pulangan tetap yang telah ditetapkan pada kadar faedah yang ditentukan sebelumnya. Simpanan ini memberikan kepastian kepada pemegang sijil mengenai pulangan yang akan diperoleh pada akhir tempoh simpanan. Okey, itu untuk simpanan. Tadi pelaburan RM70,000, simpanan RM20,000. Jadi ada baki sebanyak RM10,000. Kemanakahnya ia? Okey, yang pertama kita pergi pada pengurusan kredit. Kredit merupakan hutang yang mempunyai kadar faedah yang ditetapkan oleh sesebuah perbankan atau syarikat pinjaman. Kredit juga boleh merujuk kepada kemampuan seseorang atau syarikat untuk meminjam wang berdasarkan rekod kewangan dan kebolehpercayaan mereka. Okey. Jadi, untuk kredit saya telah membeli MacBook Air 13 inci Touch ID with Retina display 13.3, yang mana 256GB M1 chip, itu je yang mampu. Lepas tu, pembelian yang dilakukan adalah secara lantalian melalui pembayaran secara kredit selama 3 tahun atau 36 bulan. Harga yang ditawarkan semasa pembelian dilakukan ialah RM7,020 dan perlu dibayar secara bulanan selama 3 tahun. Pembayaran secara bulanan adalah sebanyak RM195 sebulan. Namun begitu, pembayaran telah dilakukan bagi tahun pertama sebanyak RM2,340 64 sen dengan baki selebihnya iaitu RM4,680 dalam tempoh 2 tahun. Jadi sebelum menang peraduan ni, saya dah beli MacBook ni selama setahun, jadi dah bayar lah. Okey, oleh itu keputusan yang dibuat melibatkan pembayaran penuh secara langsai telah dibuat mengikut baki bulanan iaitu sebanyak RM4,680. Jadi selesai. Hutang pun selesai, kredit tak ada lagi dah. Jadi saya selesaikan sebab duit banyak kan. Dapat RM1,000 saya selesaikan. Saya nak fikir-fikir hutang lagi. RM5,000 langsam selesai. Okey, seterusnya ada baki lagi RM5,000 yang mana saya uruskan untuk pengurusan hutang. Menurut Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS 2023, hutang atau al-qard merujuk kepada penyerahan sesuatu barang
atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan. Orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa apa-apa tambahan terhadap harta yang dipinjam itu. Maksudnya tak ada riba lah. Ni kalau kita dengan ahlong, automatik bertambah. Jadi kalau nak pinjam, fikir sebelum pinjam. Kalau nak pinjam tu, janganlah tidak pulangkan. Okey. Jadi, berdasarkan saya punya portfolio, pengurusan hutang dalam portfolio ini melibatkan baki pinjaman sebanyak RM5,000 daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional iaitu PTPTN. Okey, merujuk pada Belanjawan 2024, yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahawa diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Jadi baki RM5,000 saya nak selesaikan. Jadi dapatlah diskaun sebanyak 10%. 10% daripada RM5,000 merupakan RM500. Jadi wang yang perlu dibayar hanya RM4,500. Untunglah RM500. Jadi selesai, hutang selesai, kredit selesai, lega, tak ada hutang, boleh mati dengan aman. Okey, seterusnya selesai hutang. Itulah untuk 4 elemen iaitu pelaburan sebanyak RM70,000, simpanan sebanyak RM20,000, selesaikan kredit sebanyak hampir RM5,000, selesaikan hutang sebanyak hampir RM5,000 juga, yang mana RM500 selebihnya akan dimasukkan ke dalam akaun simpanan ataupun kita berjimba dengan makan luar seperti dubuyu dan sebagainya. Okey, untuk trenda kewangan semasa ada 3. Yang pertama OPR, yang kedua FPX, yang ketiga QRP. Apa itu OPR? OPR dalam bahasa Melayu ialah kenaikan kadar dasar semalaman. Okey, jadi isu ni sekarang OPR ni dinaikkan pada tahun 2023 bagi melindungi pasaran kewangan negara. Walaupun dia menyekat kos ataupun meningkatkan kos sara hidup, namun OPR ni mampu mengembalikan keseimbangan ekonomi negara dan kadar inflasi juga dapat diturunkan. Maknanya bila OPR ni meningkat, kita ni nak elakkan pelabur-pelabur luar negara ni lari daripada Malaysia. Kenya sebab kalau negara luar lagi tinggi, jadi diorang akan lari. Jadi dengan naikkan OPR ni, diorang insya-Allah akan kekal dalam pelaburan Malaysia. Okey, yang kedua FPX iaitu Financial Process Exchange. Merupakan gerbang pembayaran internet yang membolehkan pembayaran dilakukan serentak pada masa yang sama untuk pembelian dalam talian atau pembayaran bil menggunakan akaun simpanan atau semasa atau kad kredit anda. Jadi dengan ada FPX-nya mudah, nak bayar bil Astro boleh, nak bayar mobile boleh, nak bayar Unify boleh dan sebagainya. Jadi FPX ini memudahkan lebih-lebih lagi ketika dunia dilanda pandemik COVID-19. Kalau tak ada FPX ni macam mana kita nak bayar kan? Betul tak? Walaupun dah diperkenalkan lama sebelum COVID-19, namun lebih popular sekitar pandemik COVID-19 waktu itu. Okey, yang terakhir sekali iaitu QRP. QRP merupakan salah satu kaedah pembayaran elektronik yang menggunakan kod QR iaitu Quick Response. Yang mana kita tengok pasar malam sekarang pun ada QRP. Orang pergi pasar malam tak bawa cash, bawa handphone je, scan. Yang tak ada QRP tu rugilah sebab orang tak bawa cash. So memang automatik peniaga akan menyediakan satu template QR untuk di-scan oleh pelanggan. Itu untuk trenda kewangan semasa. Seterusnya, kepentingan pengetahuan keupayaan kewangan. Apa kepentingan kita tahu keupayaan kewangan ni? Yang pertama, mendidik pengguna untuk lebih berhemah dalam berbelanja seperti membezakan antara keperluan dengan kehendak. Contohnya, kalau kita nak beli kereta, kita kena bezakan keperluan dan kehendak. Kereta kancil dah mencukupi kita beli keperluan, namun kita nak pakai Honda City, yang mana kehendak kita sebagai seorang saya yang walaupun menang peraduan RM1,000, tak payahlah nak belagak sangat pakai Honda City kan, pakailah Benza je, okeylah sikit. Okey, yang kedua, pengetahuan keupayaan kewangan juga penting supaya individu mempunyai wang simpanan yang mencukupi. Kiranya kalau dengan adanya keupayaan kewangan ni,
individu tu akan tahu wang simpanan tu penting dalam kehidupannya untuk kegunaan kecemasan, untuk menolong individu lain ataupun saudara mara yang terdekat, adik-beradik dan sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan keupayaan kewangan juga mampu meningkatkan keyakinan seseorang individu untuk menangani sebarang masalah berkaitan kewangan yang berkemungkinan memberikan implikasi terhadap kesejahteraan kewangan mereka pada masa akan datang. Contohlah, dia tak tahu tentang kewangan ni, dia masuk trading, masuk forex. Itu semua risiko tinggi, membahayakan. Jadi kerugian tu kemungkinan kebarangkalian tinggi akan berlaku terhadap individu tersebut kerana ceteknya ilmu terhadap pengetahuan keupayaan kewangan ini. Yang terakhir sekali, pengetahuan kewangan membantu individu membuat keputusan pelaburan yang berdasarkan pemahaman terhadap risiko dan pulangan, diversifikasi portfolio serta pemilihan instrumen pelaburan yang sesuai. Seperti yang saya cakap tadi lah. Jadi kita kalau boleh nak masuk pelabur ni, kita ambil risiko yang rendah. Tapi sekiranya kewangan anda terlampau stabil, why not untuk masuk ke pelaburan yang risiko tinggi, yang menguntungkan lagi. Tapi yang pasti kena sekiranya dengan agama Islam kita lah, patuh syariah. Janganlah kita nak ambil yang menguntungkan tapi tak ada keberkatan dalam rezeki kita. Tak boleh, ya, tak boleh. Itu penting sekali. Itu darah daging kita tau. Nanti kita nak makan pakai duit tu semua. Yang penting keberkatan kita dalam kewangan. Okey, itu untuk kepentingan pengetahuan keupayaan kewangan. Jadi sedikit rujukan, rujukan ada banyak rujukan. Okey, dah itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.